Yes, please. Alors, les questions sont difficiles. Pertanyaannya cukup sulit ya. Peut-être la première question rejoint un peu la deuxième. Mungkin pertanyaan pertama berhubungan dengan pertanyaan kedua. Les mesures concrètes et le changement de culture. Mungkin tentang perubahan ini ya, budaya ya, dan juga changement de culture. Alors, je vais faire déjà peut-être trois petites remarques importantes qui vont rejoindre ce qu'a dit le responsable de l'inspection des finances. Jadi ada 3 poin ini yang sebenarnya berhubungan juga dengan presentasi dari Bapak Sony. En matière de, je vais prendre un exemple, en matière de taxes, de fiscalité en France. Contoh di Prancis untuk perpajakan. Il faut savoir que presque 99% des Français déposent et payent leurs impôts dans les délais. 97%. Jadi di Prancis itu 99% dari warga negara Prancis itu membayar pajak tepat waktu, mengisi semua formulir yang harus diisi dan ini berarti sudah 99%. On parle de civisme fiscal. Kita bicara juga tentang civisme fiskal. Ça, c'est pour vous montrer Ini juga le comportement des Français face à l'impôt et face à l'État. sebenarnya untuk menggambarkan sedikit tentang orang Prancis terhadap pajak. Ya. Deuxième remarque importante, Dan poin kedua yang penting, c'est le taux de corruption dans l'administration française. nah untuk tingkat korupsi di administrasi Prancis, La corruption, la France, dans le classement de Transparency International, c'est 22e dans le classement. jadi untuk tingkatan ini ya korupsi dari Prancis itu berada di 22%. Dan 22, maksudnya 22 negara ke 22 dari dari 177 negara itu Prancis menempati urutan ke-22 ya untuk negara-negara untuk korupsi ya. C'est pas le meilleur des classements, mais c'est pas un mauvais classement. Ini bukan klasemen terbaik tapi tidak juga buruk sebenarnya. Donc, si l'on veut changer la culture à l'intérieur de l'administration et l'administration face aux citoyens, c'est plus facile quand globalement déjà la situation est correcte, saine. Ya, karena harus dilihat juga dari perubahan budaya atau mentalitas dari orang Prancis sendiri itu memang ke arah yang lebih baik. Jadi itu untuk reformasi birokrasi itu sangat penting. Kemudian Prancis memang terus melakukan berbagai perubahan juga di dalam sistemnya. Alors, autre remarque, la culture de l'inspection en France est une culture qui est acceptée. Karena budaya tentang pemeriksaan atau inspeksi itu di Prancis sudah cukup diterima oleh orang Prancis. Comme la culture hiérarchique, l'acceptation de la hiérarchie. Seperti penerimaan tentang kalau di Indonesia ada eselon misalnya, ada berbagai tingkatan ya di instansi ataupun di kementerian. Di Prancis juga ada seperti itu. Donc, vous voyez 3 points importants qui vont permettre un changement de culture plus facile. Jadi berbagai poin ini yang sangat penting untuk melakukan perubahan budaya ataupun culture. Mais les 2 points importants, c'est l'inspection, c'est un contrôle de temps en temps. Quand on fait une inspection, on est vérifié une fois par an, une fois tous les 2 ans, une fois tous les 3 ans. C'est pas régulier. Karena inspeksi itu kita juga harus menyadari bahwa inspeksi atau pemeriksaan itu kan
tidak terus-menerus, jadi dilakukan sekali-sekali, misalnya mungkin berapa tahun sekali atau setahun sekali, jadi bukan sesuatu yang dilakukan terus-menerus, ya. Le contrôle interne, ça veut dire un contrôle presque permanent. Tapi kontrol intern itu bisa dibilang kontrol yang hampir permanen atau terus dijalankan. Donc il faut créer la confiance avec les collaborateurs. Jadi harus percaya juga dengan sistem ini atau percaya dengan yang menjalankan kontrol atau menjalankan pemeriksaan. Donc la première mesure concrète et culturelle, ça a été n'ayez pas peur du contrôle interne. Jadi pertama ya yang penting di sini adalah jangan takut terhadap inspeksi atau pemeriksaan atau kontrol, ya. Nous n'avons pas commencé par la professionnalisation, Karena kita tidak mengawali dengan profesionalisme, mais par bien montrer les finalités tapi juga melihat hasil atau hasil akhir. et bien expliquer que le contrôle interne, Karena benar-benar menjelaskan bahwa kontrol intern itu c'est pas les sanctions derrière. Ce n'est pas les sanctions. bukan artinya ada sanksi, akan ada sanksi, ya. Kita jangan takut. Le contrôle interne, c'est la maîtrise de l'activité. Karena kontrol intern itu berarti benar-benar menguasai bidang itu. Alors peut-être que la maîtrise d'activité, ça veut dire la formation professionnelle derrière. Ya, jadi kan itu menguasai berarti juga ada pelatihan atau pendidikan. Parce que si vous sanctionnez tout le temps, si vous profitez du contrôle interne pour faire de l'inspection et sanctionner, aucun fonctionnaire n'acceptera le contrôle interne. Si on fait de l'inspection avec le contrôle interne, Kalau si kita on melakukan sanctionne, pemeriksaan atau inspeksi dengan kontrol intern, les fonctionnaires ne vont pas accepter le contrôle interne. jadi akan ada penolakan atas kontrol intern itu. Nah, Bien sûr, si vous trouvez de la corruption, il faudra sanctionner. ya tentunya jika melihat ada korupsi yang terjadi atau kasus korupsi itu memang harus dilaporkan. Mais ce n'est pas l'activité même du contrôle interne que de chercher la corruption. Tapi bukan menjadi tugas dari kontrol intern untuk mencari mengawasi atau mencari kasus atau yang berhubungan dengan korupsi. C'est plus large. Ini memang lebih besar lagi. C'est atteindre les objectifs et maîtriser l'activité. Harus benar-benar mencapai tujuan, dan menguasai bidang tersebut. Après, bien sûr, c'est la professionnalisation de ceux qui font le contrôle interne et de ceux qui font l'audit interne qui va créer la nouvelle culture. Professionnalisation. Jadi memang profesionalisme ini sangat penting untuk menjalankan kontrol intern dan reformasi birokrasi. Ini memang berbagai poin yang sangat penting di sini untuk mencapai sebuah profesionalisme yang tinggi. Je laisse la parole à Monsieur Lejeune et après, si vous voulez, on parlera de performance parce que c'est ça le nouveau élément. Ya mungkin nanti akan kita bahas juga tentang kinerjanya, tapi mungkin Bapak Pierik bisa menyampaikan beberapa poin juga yang tadi untuk pertanyaan-pertanyaan. Oui, alors pour répondre à la question concernant l'organisation des inspections, notamment des inspections générales et des inspections des ministères. Ya, untuk menjawab pertanyaan tentang inspeksi atau di kementerian ataupun inspektorat keuangan umum, ya persisnya sebagai apa atau perannya atau bagaimana hubungannya dengan inspektorat di kementerian-kementerian lain. Alors la différence, elle vient de l'activité même des différentes inspections. Toutes les inspections sont des inspections techniques. Karena sebenarnya semua inspektorat itu lebih teknis, ya, itu udah masuk ke dalam sisi teknisnya. Par exemple, quand je parle de l'inspection générale des finances, c'est l'inspection générale du ministère de l'économie et des finances. C'est l'inspection du ministère de l'économie et des finances.
Jadi kalau saya mengatakan Inspektorat Keuangan Umum itu sebenarnya memang berada di bawah Kementerian Ekonomi dan Keuangan. Quand je parle de l'inspection générale de l'administration, c'est l'inspection du ministère de l'Intérieur. Ya, kalau saya bicara tentang Inspektorat Générale de l'administration. Inspektorat Administrasi Umum ya, atau di Prancis itu IGA ya, itu berada di bawah Kementerian Dalam Negeri. Comme il y a une inspection des affaires étrangères au ministère des Affaires étrangères. Karena masing-masing kementerian mempunyai inspektorat, jadi ada inspektorat untuk Kementerian Luar Negeri dan sebagainya. Mais pour trois inspections, pour deux que je viens de citer, c'est-à-dire l'inspection générale de l'administration, l'inspection générale des finances et l'inspection générale des affaires sociales, il y a une distinction par rapport aux autres inspections techniques. Tapi untuk ketiga inspektorat yang sudah saya jelaskan tadi itu memang lain ya, terpisah dari inspektorat yang berada di berbagai kementerian. Elles sont placées auprès d'un ministre. Karena memang masih di bawah seorang di bawah kementerian ataupun menjadi tanggung jawab dari seorang menteri ya di Prancis. Par exemple, finance, intérieur, Kementerian Keuangan ataupun Kementerian Dalam et Negeri affaires sociales. dan Kementerian Urusan Sosial. Mais la différence avec les autres inspections, c'est qu'elles sont à la disposition de tous les autres ministres et du gouvernement tout entier. Tapi bedanya dengan inspektorat lain itu sebenarnya ini tiga inspektorat tersebut itu sebenarnya untuk semua kementerian. Jadi masing-masing kementerian memang masih memiliki inspektorat sendiri-sendiri, tapi tiga inspektorat ini, jadi inspektorat keuangan umum, inspektorat administrasi umum dan juga inspektorat urusan sosial ya, itu adalah tiga inspektorat yang sebenarnya untuk semua kementerian. Elles sont à la disposition de tous les ministres pour aller travailler sur les questions financières, sur les questions d'administration ou sur les questions de travail dans chacun des ministères. Jadi ketiga inspektorat itu memang bisa bekerja dengan kementerian-kementerian yang menangani khususnya bidang-bidang mereka. Jadi misalnya inspektorat keuangan umum itu nantinya pasti akan bekerja dengan Kementerian Ekonomi dan Keuangan. Je prends juste un exemple concret. Jadi contoh nyatanya nih sebenarnya. Au ministère des Affaires étrangères, nous avons une inspection à peu près dans chaque ambassade tous les 5 ans. Jadi di Kementerian Luar Negeri ada inspektorat yang melakukan inspeksi setiap Tous les 5 ans, setiap 5 tahun ya ada inspeksi. Donc l'inspection arrive et prend en considération tous les éléments ressources humaines, les éléments financiers, les éléments organisation. Jadi inspeksi yang dilakukan oleh inspektorat yang di bawah Kementerian Luar Negeri itu tugasnya untuk melakukan inspeksi atau pemeriksaan semua kedutaan-kedutaan besar di seluruh dunia, kedutaan besar Prancis di seluruh dunia, untuk melihat tentunya sumber daya manusia ataupun sisi keuangan dari berbagai kedutaan tersebut. Et si jamais on constate qu'il y a un problème financier, Terus kemudian kalau kita melihat bahwa ada masalah keuangan, le ministre des Affaires étrangères peut très bien demander à un corps spécialisé dans les finances, à l'inspection générale des finances, de venir en même temps que l'inspection des Affaires étrangères. Jadi Kemlu Prancisnya sendiri misalnya bisa meminta juga ada inspektor atau inspektorat keuangan dari Kementerian Keuangan untuk turut serta memeriksa kedutaan-kedutaan. Jadi kan ada inspektor dari kementerian dari Kemlunya, kemudian ada juga inspektor dari Kementerian Keuangannya. Pourquoi? Parce que les inspecteurs des affaires étrangères sont des spécialistes des affaires étrangères. Karena sebenarnya inspektor yang di Kemlunya itu kan sebenarnya memang mereka spesialisasinya adalah urusan luar negeri ya.
mais pas forcément des budgets ou des finances. Jadi mungkin memerlukan bantuan dari inspektor keuangan, gitu, karena tidak bukan yang paling kompeten mungkin ya untuk melihat budget, anggaran ataupun keuangan dari kedutaan. Et vous avez donc ce qu'on appelle des missions conjointes d'une inspection technique et d'une ou deux inspections générales. Jadi bisa ada mungkin misi ataupun pemeriksaan inspeksi yang dilakukan bersama, yang bekerja sama untuk inspeksi. Alors juste un petit élément supplémentaire qui va vous montrer la différence aussi sur le plan composition de l'inspection. Ya, untuk melihat komposisinya dari inspeksi. C'est que dans les inspections techniques, les inspections techniques ne sont composées que de fonctionnaires du ministère qui sont inspecteurs au cours de leur carrière, pendant leur carrière. Ce sont des fonctionnaires du ministère qui deviennent inspecteurs et qui après repartent dans les services. Jadi untuk melihat komposisinya dari inspeksi itu kan sebenarnya inspektornya sendiri berasal dari sebuah kementerian, kemudian bisa menjadi inspektor. Jadi hanya untuk melihat sedikit perjalanan, bisa dibilang perjalanan karir atau rutenya bagaimana seorang inspektor itu bisa melakukan inspeksi atau pemeriksaan, itu memang berasal pertama dari kementeriannya, misalnya Kementerian Kemlu ataupun Dalam Negeri dan sebagainya, kemudian akhirnya bisa menjadi inspektor untuk melakukan pemeriksaan atau inspeksi. Alors que les inspecteurs généraux sont recrutés et font toute leur carrière normalement à l'inspection générale. Ils sont recrutés à la sortie de l'École nationale d'administration. Aux inspecteurs généraux. Kalau untuk inspektor finance, tapi untuk ketiga inspektorat tadi, jadi inspektor jenderal dari ketiga inspektorat yang tadi sudah disebutkan itu memang tidak berasal langsung gitu dari kementerian, tapi memang dari sebuah di Prancis itu ENA atau di sini LAN ya berarti. Jadi LAN-nya Prancis itu ENA namanya, dan itu inspektor generalnya itu berasal dari. Donc à 23 ans, vous avez un inspecteur des finances qui arrive dans un service et qui va dire je veux contrôler toutes les finances de cette organisation. Jadi oleh karena itu memang di Prancis inspektor pun bisa berusia 23 tahun ya, karena memang lulus dari ENA ya, persamaannya di sini LAN, itu akhirnya bisa melakukan pemeriksaan atau inspeksi gitu. Jadi memang cukup ini juga ya untuk yang inspektor muda 23 tahun yang langsung melakukan pemeriksaan inspeksi di kementerian ataupun di lembaga. Alors que vous avez quelquefois un vieil ambassadeur qui va venir dans une inspection des affaires étrangères ou un fonctionnaire des affaires étrangères qui va venir inspecter, mais qui sait qu'un jour il sera à la place de celui qui est inspecté. Karena sebenarnya inspektor-inspektor muda tadi yang baru lulus yang dapat melakukan pemeriksaan atau inspeksi itu di kedutaan ya, kedutaan Prancis di misalnya di sebuah negara, itu memang sedikit ya bisa dibilang lucu atau bagaimana, karena suatu hari inspektor, karena kami mengatakan inspektor ya di Prancis, tapi inspektor itu yang baru berusia 23 tahun itu akan bertemu dengan seorang duta besar Prancis yang sudah cukup mungkin hampir pensiun ataupun cukup berumur ya. Kemudian lucunya karena si inspektor muda itu bisa menggantikan duta besar tersebut gitu, karena nantinya perjalanannya karirnya itu sebenarnya akan masuk ke Kemlunya Prancis, kemudian yang akan menjadi duta besar gitu. Itu adalah lulusan dari ENA. Ça donne plus d'indépendance à l'inspecteur quand il fait toute sa carrière à l'inspection. Ça donne plus d'indépendance.
de faire toute sa carrière à l'inspection. Jadi memang ada sedikit kebebasan juga ya untuk melakukan inspeksi itu karena karirnya dari inspektornya itu sendiri kan sudah berawal dari saat lulus menjadi inspektor dan kemudian melakukan inspeksi. Jadi memang terdapat banyak sekali kebebasan untuk seorang inspektornya sendiri ya untuk melakukan inspeksi. Oh ya, mungkin untuk boleh menjawab pertanyaan untuk sanksi, ya. Alors quelques mots sur les sanctions. Sedikit sekali untuk sanksi tadi. Le système de sanctions en France est établi depuis très longtemps. Karena sistem untuk sanksi itu sudah dimulai cukup lama di Prancis. Il existe 4 groupes de sanctions. Ada 4 kelompok untuk sanksi. Le groupe de sanctions le moins élevé peut être appliqué directement par le supérieur hiérarchique. Tingkatan pertama yang paling rendah itu sanksi yang bisa dilakukan oleh atasan langsung, sans passer par le conseil de discipline. Ya, tanpa melewati conseil disipliner ya. C'est par exemple un avertissement. Mungkin bisa diawali dengan peringatan. Et ensuite, selon la gravité de l'infraction, kemudian melihat tingkatan dari yang telah dilakukan, on va arriver au 4e groupe de sanctions. Kita dapat beralih ke kelompok keempat, qui va par exemple être la révocation du fonctionnaire. C'est-à-dire qu'il va révocation, il va être licencié. Jadi itu udah pemecatan, kalau udah terakhir ya, tingkatan terakhir atau tingkatan keempat itu sudah pemecatan. Et il peut perdre ses droits à la retraite. Dan juga pensiunan itu tidak ada bagi yang sudah dipecat. C'est donc comme s'il n'avait jamais travaillé. Jadi seolah sepertinya dia belum pernah bekerja atau dia tidak bekerja ya. Bien sûr, ça, ce sont les sanctions administratives. Ini sanksi administratif. Mais dans le même temps, il y a aussi les mesures pénales. Tapi di sisi lain juga ada untuk sanksi-sanksi lain ya. Donc vous avez double sanction, sanction administrative et sanction pénale. Jadi ada sanksi administratifnya dan ada sanksi lainnya. Penal ya. Je vais donner juste un exemple. Dan contoh, mungkin satu contoh aja. Pour vous montrer la dureté de l'application des sanctions. Untuk menjelaskan atau untuk agar Anda dapat melihat betapa kerasnya ya sanksi ataupun betapa besarnya sanksinya. Un fonctionnaire français a été considéré comme corrompu. Karena jika seorang PNS Prancis itu sudah terbukti melakukan korupsi, parce qu'il avait pris 15 € dans la caisse publique. Misalnya dia telah mengambil 15 euro dari dari keuangan dari kasa ya. Pour aller manger. Untuk pergi makan siang misalnya atau untuk makan. En échange, il avait mis un chèque de 15 €. Sebagai gantinya dia menaruh cek 15 euro. Avec un petit mot. Dia menggantinya dengan sebuah cek. Je remettrai 15 € demain, mais en attendant, voici un chèque. Dengan catatan saya akan mengembalikan 15 euro tersebut, tapi ini untuk sementara ini adalah sebuah cek 15 euro. Il a été lourdement sanctionné pour détournement de fonds publics. Dan pegawai tersebut, PNS tersebut telah menerima sanksi yang sangat berat ya, cukup besar atas apa yang telah dia lakukan dengan menukar ataupun mengambil uang tunai 15 euro kemudian menggantinya dengan cek. C'est un exemple pour montrer Ini juga sebuah contoh la force des sanctions. Untuk sanksi yang sangat berat ya bagi yang melakukan hal seperti ini. Bien sûr, il y a des recours. Je ne parle pas des recours, de la défense, etc., mais ça existe. Ya, ini memang ada seperti itu. Sebenarnya ada yang setelah itu tindakan lain yang bisa dilakukan, misalnya. Tapi ini juga hanya contoh kecil saja ya. Et dernière chose, pour faire court, maintenant nous passons à la culture du résultat.
dan kita melihat juga hasilnya ataupun apa yang kita bisa lihat dari hasil akhir. Alors comment sanctionner celui qui n'atteint pas ses résultats? Bagaimana menerapkan sanksi untuk seseorang yang tidak menjalankan tugasnya, misalnya. Vous voyez, je ne parle plus du respect de la loi, c'est le respect de la performance. Jadi kan ini melihat kinerja, ya, ini adalah menghormati ataupun bertanggung jawab terhadap kinerja masing-masing. Jadi bukan hanya melihat peraturan, ya, harus menaati peraturan atau undang-undang, tapi juga melihat kinerja. Eh bien, en France, pour pouvoir sanctionner, on a donc créé la rémunération au mérite. Karena di Prancis juga ada sistem ataupun ada sebenarnya diberikan bonus, ya, untuk kinerja, ya, dilihat dari kinerja yang baik misalnya. Et la sanction, si vous n'êtes pas performant, c'est que vous n'avez pas le bonus. Dan sebenarnya sanksi, bisa dibilang sanksi dari yang tidak melakukan kinerja yang baik itu sebenarnya ya cukup mudah, berarti tidak mendapatkan bonus, ya. Et enfin, pour un homme politique, pour le ministre, la sanction, c'est ne plus être élu et ne plus être choisi comme ministre. Donc là, on a une sanction politique. Ya, kalau untuk sanksi politik misalnya, sanksi politik kita bisa melihat untuk seorang menteri itu yang tidak menjalankan tugasnya, itu kan berarti ya sanksinya dia tidak akan menjadi menteri lagi atau tidak akan terpilih lagi menjadi menteri. Sanction administrative, sanction pénale, sanction économique, sanction politique. Jadi ada berbagai sanksi di sini, dari sisi sanksi administratif, sanksi lain, sanksi politik, ya. Jadi ini berbagai macam sanksi yang dilakukan di Prancis. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Jack and Mr. Pierre. And next, Pak Sony, kami persilakan untuk merespon beberapa pertanyaan. Mohon singkat, padat saja, Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tri. Sama dari Pak Smiarto dari Kemenpan RB terkait masalah budaya. Ini memang hal yang sulit, Pak, ya. Kita perbaiki sistem segala macam, tapi kalau budayanya memang masih seperti itu susah sekali. Di Kementerian Keuangan reformasi birokrasinya sudah disosialisasikan terus-menerus dan itu ada target yang harus dicapai masing-masing eselon 1 tiap tahun, ya. Kita juga kembangkan nilai-nilai Kementerian Keuangan, Pak, ya. Jadi nilainya yang pertama ditaruh integritas di situ, profesionalisme, sinergi, pelayanan dan kesempurnaan. Itu 5 jadi nilainya Kemenq, dan ini kita lakukan sosialisasi kemana-mana gitu, Pak, ya, sama Menteri Keuangannya sendiri, ke Medan, ke Makassar, ke Surabaya, selain di Jakarta sendiri, ya. Dan itu dari unit-unit yang di Indonesia Timur kumpul, yang dari Papua juga dan sebagainya. Ini dari tingkat pimpinan menterinya sendiri, wakil menteri, semua eselon 1 supaya hadir gitu. Jadi kita memang lakukan itu supaya mereka aware. Ini ada nilai-nilai yang kita mau bangun jadi budayanya Kementerian Keuangan. Ya, jadi Pak Menteri aja kadang-kadang rapat sama dengan Kak Kanwil dan langsung nanya tuh nilai ketiga apa. Kalau Kak Kanwilnya nggak bisa jawab, diomelin. Gimana mau melakukan? Tahu aja bingung gitu, ya. Ya. Kemudian kita juga untuk anti korupsi itu kita lakukan internalisasi anti korupsi, Pak. Ini kebetulan dikoordinir oleh Ijen dan Sekjen. Kita keliling ke daerah-daerah yang mungkin juga remote. Kita jelaskan apa yang boleh, apa yang tidak, ini supaya anti korupsi. Dan yang dari Kemenpan RB yang secara nasional ini wilayah bebas korupsi, ya, sama wilayah bebas melayani yang bersih itu juga WBBN, ya, itu kita lakukan. Dan juga KPK ini kan sebentar lagi ngeluarin sistem integritas nasional, ya. Nah ini juga katanya mau Kemenq jadi percontohan, silakan aja, ya. Kita mau lakukan supaya memang ini benar-benar jadi budayanya mereka. Terus terang sendiri, ya, saya melakukan ini seperti di Direktorat Jenderal Pajak. Kalau orang bilang di luar sih pelayanannya sekarang juga sudah jauh membaik setelah kasus Gayus, kan itu betul-betul dilakukan perbaikan-perbaikan. Tapi kita nggak tahu apakah dia memang nggak ada kesempatan aja sekarang atau memang budaya pikirnya udah berubah gitu. Sebagian kalau kita lihat dia nggak punya kesempatan aja.
begitu kita lengah mulai lagi nanti gitu ya. Nah yang Bapak bilang betul sekali, budayanya ini walaupun saya kira ya udah makin membaik, tapi itu juga perlu jalan panjang, tapi kita lakukan terus Pak gitu ya. Untuk impres yang pencegahan dan pemberantasan korupsi, Kemenq juga masukin aja poin-poin yang harus dilakukan masing-masing unit eselon 1 supaya mereka selalu aware. Kita lagi coba bereskan terus gitu ya. Dan pola rekrutmennya juga Pak, rekrutmennya itu nanti kan ada soft kompetensi, termasuk dites masalah integritasnya dan sebagainya, kelakuannya. Itu kita pakai psikolog gitu ya. Ini kita coba supaya masuknya, inputnya juga udah benar Pak Kris ya. Waktu zaman Pak Kris baru mulai ya, kita lakukan assessment. Dulu saya ingat kalau assessment itu orang yang banyak yang nggak lulus awal-awalnya Kemenq melakukan soft assessment untuk soft kompetensi. Cuman ternyata setelah berapa tahun banyak juga yang kelakuannya minus bisa lulus. Ternyata bukunya dijual juga, gimana cara jawab yang benar gitu ya. Kalau nggak minta dikasih boleh terima nggak? Ya mestinya nggak boleh ya. Dulu jawab kalau nggak minta sih boleh, dia nggak, budayanya gitu. Ternyata emang nggak boleh. Saya lihat bukunya ada juga. Jadi emang kita lakukan terus Pak. Kemudian Ibu Mutiara dari Polri ini memang sanksi. Ya, paket undang-undang bidang keuangan negara itu waktu kita kembangkan itu kita ikut best international practices yang kita adapted, bukan kita adopsi, tapi kita sesuaikan. Ya, jadi memang 3 paket undang-undang keuangan negara kita tuh diakui berbagai lembaga internasional paket yang bagus gitu, diakui. Ya termasuk French system, kita pelajari di sana ada OECD Secretariat ya di Paris ya. Mereka banyak bantu untuk teknikalnya, bikin pertemuan-pertemuan kita lihat. Dan memang Indonesia ini dulunya banyak sistem yang diambil dari originated French Bu. Belanda itu that system take a lot from the French system originally ya. Because when we study the Indicia Stability, it's from the Dutch in Indonesia, and we saw what is in French. Oh, it's older in French. So maybe when, maybe when French conquer everyone, that's also following the French system. Ya, jadi kita lihat banyak yang kita lihat. Jadi ICW itu kita lihat loh akarnya ada di sistem yang di Prancis juga gitu. Jadi kita pelajari best international practices, bekerja sama dengan lembaga internasional, kita adaptasi Bu ya. Jadi yang paling cocok buat Indonesia. Dan tadi pertanyaannya bagus sekali. Kalau dipakai undang-undang bidang keuangan negara, perbenaran negara, itu kerugian negara itu yang kena itu kalau melanggar hukum dan lalai. Jadi yang kalau Ibu bilang kebijakan, di kita kalau kebijakannya udah ikut SOP segala macam, dia bukan kerugian negara. Ya, tapi memang ada undang-undang tipikor yang bilang menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Ya, akhirnya itu yang dipakai Bu. Jadi kalau di kita ya Pak Kristiani tahu ya, kita bilang kalau kebijakan ini sesuai kewenangan dia udah ikut SOP yang betul, mestinya nggak bisa dipidanakan. Ya cuman undang-undang tipikor bunyinya ada orang lain yang diuntungkan. Ya pasti ada gitu kan. Jadi susah, kita nggak menguntungkan diri sendiri, tapi ada orang lain yang ngambil untung. Tapi ekonomi secara nasional membaik, ya mestinya itu kebijakan nggak usah diribut. No. Yang kita harapkan nanti dengan undang-undang yang mau dibikin tentang administrasi negara itu bisa dilindungi. Kalau nggak sekarang kita melakukan apa kadang-kadang dikriminalisasi aja gitu ya. Ini yang susah gitu ya. Ya, jadi kita emang mesti juga sama rekan-rekan penegak hukum nih mesti punya persepsi yang sama Bu. Gitu. Baik, terakhir ini dari Pak Muhammad Zainal Abidin. Oke, SKPD, audit self assessment. Ini kita memang kesulitannya, auditor kita ini kapasitasnya belum kuat Pak Zainal Arifin. Ya, jadi kalau di SKPD nanti sudah makin kuat, itu kita bisa mengandalkan laporannya mereka. Jadi nggak perlu ada izin Kementerian Kehutanan turun lagi gitu ya. Kalau tadi aja dibilang Pak Wamen butuhnya 48.000 auditor supaya bagus, sekarang cuma punya 8.000. Dari jumlah aja masih kurang, apalagi kualitas gitu ya.
Ya, dan paling banyak di BPKP ini ada teman-teman saya dari SBKP, dirjennya Kominfo, dirjennya Kemenkumham, berapa ini? Itu kebanyakan di BPKP lagi audit. Kemenku aja dibilang paling banyak punya auditor kita 620-an orang ya. Auditornya mungkin 400 lebih gitu ya. BPKP mungkin 6 ribuan di sana, 5.000. Baik, ini jadi memang ke depan kalau memang kita bisa kembangkan yang asosiasi auditor intern pemerintah itu, Pak Zainal, saya kira kapasitas ini kita saling bisa relay ke auditor lain gitu ya. Sekarang kadang-kadang saling nggak percaya gitu ya. Baik, Pak Kris dari perindustrian, sejauh mana izin mengawasi rekrutmen? Kita karena preventif juga Pak, di tim rekrutmen ini ketua panitianya itu sekjen, wakilnya dirjen. Jadi udah mulai di tim, karena kita nggak bisa daily operation, itu ada salah satu inspektur yang masuk di tim juga untuk mengawasi rekrutmen, pencegahannya. Begitu udah selesai, itu ada inspektorat yang memang mengawasi kesekjenan Kementerian Keuangan. Dia silahkan kalau mau meriksa lagi. Kalau ada pengaduan dia, karena dia tidak ikut di tim, supaya dia tetap independen, itu ada internal check. Tapi kaitan dari mulai rekrutmen, kita udah lihat waktu bikin keputusan, kalau ada yang beda dengan konsultannya, apa kita mau punya judgement sendiri gitu ya. Biasanya si Kemenku lihat hasil dari konsultan pihak ketiganya yang dianggap ini psikolog bilang apa, itu udah kita ikutinnya daripada kita bikin judgement malah ribut lagi Pak gitu ya. Orang konsultan dibilang panitia bikin perubahan-perubahan gitu jadi. Ya akhirnya kayak rekrutmen Kemenku tahun ini butuhnya berapa itu kurangnya terlalu banyak, karena memang dari konsultan bilang syarat ini kalau nggak bisa dipenuhi nggak masuk. Padahal kita pikir bisa ditambahin Kak, kita masih butuh berapa ribu itu. Tapi akhirnya nggak lolos ya, kita putuskan nggak usah. Tapi kita terlibat dari awal Pak. Masih. Terima kasih Pak Sony, Bapak Ibu sekalian. Waktu kita sudah sedikit lewat dari jam 12, sekarang jam 12 lebih 10 menit, jadi saya tidak akan menyimpulkan apa yang sudah kita diskusikan dari pagi sampai siang hari ini. Kami hanya berharap bahwa pertemuan ini akan dapat membawa manfaat bagi Bapak Ibu sekalian, instansi Bapak Ibu sekalian, untuk memperbaiki sistem pengawasan internal di instansi Bapak Ibu sekalian. Yang jelas bahwa perbaikan, penyempurnaan sistem pengawasan, internal audit dan seterusnya bukan hanya untuk pengawasan itu sendiri. Pengawasan ini kita terus kita perbaiki untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien dalam konteks pelayanan masyarakat yang jauh lebih baik. Bapak Ibu sekalian, apabila masih ada pertanyaan-pertanyaan, kami persilahkan nanti untuk bisa disampaikan secara tertulis melalui panitia dengan menyertakan alamat lengkap, juga alamat email untuk nanti kita respon kepada Bapak Ibu sekalian. Dan perlu kami informasikan bahwa mulai besok tanggal 25 sampai tanggal 28 kita masih memiliki kelanjutan dari acara ini dalam bentuk pelatihan yang mungkin diikuti oleh level yang lebih rendah dari Bapak Ibu sekalian. Kalau sekarang memang untuk para pimpinan organisasi, besok untuk para auditor fungsional dan mungkin pejabat struktural eselon 3 atau 4. Sehingga apa yang kita diskusikan hari ini akan kita perdalam besok. Saya yakin juga staf Bapak Ibu sekalian sudah semuanya melakukan registrasi untuk mengikuti pelatihan besok. Bapak Ibu sekalian, setelah ini kita akan ada pemberian plakat kepada para pembicara dan setelah itu akan langsung dilanjutkan dengan penutupan oleh Bapak Kepala LAM. Namun sebelum kita lakukan penyerahan plakat dan penutupan, saya ingin menutup sesi diskusi kita siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu sekalian. Thank you very much, Mr. Pierre, Mr. Jack, Pak Solo. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Terima kasih Pak Loho, merci beaucoup Bapak Zak Sherpa, Bapak Pierre Krezo.
For all presenters and the moderators as well, the chairman of NIPA, Lembaga Administrasi Negara, would like to present you a token of appreciation. Silakan Bapak-bapak untuk mengambil tempat di depan.